Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan, puan-puan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di atas izin dari Allah, inayah, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sekali lagi pada pagi Jumaat ini, pertemuan kita buat siri yang ke-44. Kita dapat sekali lagi dipertemukan oleh Allah. Alhamdulillah, kita insya-Allah pada pagi ini akan meneruskan perbincangan ayat, tadabbur ayat berkenaan dengan Dzulqarnain, yang mana Dzulqarnain ini Allah telah mengurniakan kepada beliau dengan pelbagai perkara yang diperlukan oleh Dzulqarnain. Dzulqarnain, seperti yang telah kita bincangkan pada minggu lepas, para ulama tafsir, para ulama sejarah berbeza pandangan dalam menentukan latar belakang Dzulqarnain. Adakah beliau ini seorang nabi atau adakah beliau ini bukan seorang nabi? Apabila kita tidak menemui mana-mana dalil daripada Al-Quran ataupun daripada hadis Nabi SAW yang menyebut tentang kenabian Dzulqarnain, maka sebaik-baiknya kita mengambil jalan tawakuf. Tawakuf bermaksud kita mengambil jalan tidak menentukan siapakah Dzulqarnain itu. Kalau kita nak menentukan dia seorang nabi, maka kita perlukan dalil untuk mengatakan dia seorang nabi. Jadi apabila kita mengatakan dia itu bukan seorang nabi, tetapi jika dia seorang nabi, pun akan mendatangkan perbincangan kerana kita telah menolak kenabian beliau. Justru itu kita mengambil jalan kita tidak berkata apa-apa, kita tawakuf, kita serahkan Dzulqarnain ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti dia adalah seorang yang saleh. Dia seorang manusia yang Allah berikan kekuasaan, dia seorang yang saleh, dia seorang yang adil, yang mana ketokohan beliau saleh, adil, mempunyai kekuasaan, mempunyai harta yang banyak dan sebagainya. Maklumat itu insya-Allah kita akan temui pada ayat-ayat yang berkaitan dengan Dzulqarnain. Saya akan paparkan nota yang telah pun saya edarkan pada tuan-tuan dan puan pada minggu yang lalu. Jadi kalau ada mana-mana pihak yang belum lagi menerima nota bagi keterangan ayat, keterangan ayat yang bermula daripada ayat nombor 83. Jadi saya mohon tuan-tuan dan puan untuk mendapatkan nota. Tuan-tuan boleh boleh mengambil nota itu di Telegram Akademi Tadabbur Malaysia. Tuan-tuan akan dapat nota, ada link Google Drive berkenaan dengan Suratul Al-Kahfi. Jadi mana-mana yang baru mengikuti ataupun boleh dapat nota tapi dia berada di FB page Malaysia Tadabbur Academy, jadi saya minta tuan-tuan tinggalkan maklumat tuan-tuan di bahagian komen. InsyaAllah nanti akan ada rakan-rakan kita yang akan memberikan bantuan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Baik, saya ulang ringkas sahaja apa yang telah kita pelajari pada minggu lepas. Okey, pada minggu lepas
kita telah pun mempelajari ayat yang ke-83. Yang mana ayat nombor 83 ini ayat yang memulakan penceritaan Zulkarnain. Tidak ada mana-mana ayat selain ayat-ayat di dalam suratul Kahfi yang hanya cerita tentang Zulkarnain. Jadi pada ayat nombor 83 ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu bahawasanya ada pihak yang telah bertanya kepada Nabi SAW tentang Zulkarnain. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan wahyu, telah menurunkan cerita kisah Zulkarnain ini melalui wahyu Al-Quran, yang mana cerita itu tentang Zulkarnain ini Allah tidak cerita secara keseluruhan. Tetapi Allah hanya menceritakan kepada Nabi, Nabi kena ceritakan kepada pihak yang bertanya hanya sebahagian daripada cerita Zulkarnain. Macam mana kita boleh katakan sebahagian? Kerana pada ayat nombor 83 ada perkataan minhu. Sa'atlu alaikum minhu dhikra. Perkataan minhu di situ merujuk kepada sebahagian. Ini bermakna sebahagian yang lain tidak diceritakan oleh Allah. Maka kalau Allah tidak menceritakan, Allah tidak menjawab secara terperinci apa yang ditanya kepada Nabi SAW, bermakna maklumat-maklumat itu ia tidaklah menjadi satu perkara utama untuk kita mencarinya. Maka kita berpada cukup sekadar ayat-ayat yang Allah ceritakan. Maknanya kalau Allah tak cerita, maknanya sudah pasti ia tidak ada kepentingan. Kalau dia penting, tentu Allah akan cerita. Jadi Allah memerintahkan kepada kita, kita hanya tadabbur, kita hanya ambil perhatian kepada sekadar ayat yang Allah cerita sahaja. Okay. Kemudian ayat nombor 84 kita telah cerita pada minggu lepas bahawasanya antara kelebihan Zulkarnain ini adalah pada perkataan makanna. Makanna di sini merujuk kepada Allah memberikan kepadanya kuasa pemerintahan. Allah beri dia kekuasaan dia sebagai pemerintah fil ardi, di muka bumi. Kelebihan yang kedua, Allah Ta'ala telah bekalkan kepada Zulkarnain ini sababa. Kita telah ulas perkataan sababa. Jadi sababa ni merujuk kepada apa sahaja yang diperlukan oleh seorang raja. Apa sahaja yang dia perlu untuk dia meluaskan kekuasaan dia, maka ia ada pada makna sababa. Kalau ia memerlukan kekuatan ketenteraan, Allah Ta'ala bekalkan kepada Zulkarnain. Kalau Zulkarnain dia memerlukan peralatan perang untuk dia menguasai kerajaan di muka bumi ini, Allah bekalkan kepada dia. Kalau dia memerlukan harta, Allah beri kepada dia. Jadi maklumat harta, kekuatan ketenteraan, kekuasaan, apa sajalah yang diperlukan oleh Zulkarnain ini, ia berada pada makna sababa. Dari sudut kepakaran, kepandaian pun termasuk di dalam makna sababa. Dan Zulkarnain ini sebenarnya ceritanya adalah bukan sekadar dia menjelajah seluruh muka bumi ini, tetapi misi utamanya adalah jihad. Misi utamanya adalah dia nak pergi berjihad, dia pergi untuk mengajak manusia-manusia supaya beriman kepada Allah. Bukanlah dia pergi ke barat dunia, pergi ke timur dunia untuk berjalan kosong, tak.
tetapi dia bukan pergi melancong, tetapi dia pergi ada visi dia, ada misi dia. Apa misi dia? Sudah pasti kalau kita baca ayat selepas ini, kita akan dapati bahawasanya tugas dia sebenarnya adalah ingin membawa manusia itu kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Okay, itu ayat nombor 84 yang telah pun kita jelaskan pada minggu lepas. Okey, kemudian ayat nombor 85, yang mana ayat nombor 85 ni ayat yang Allah menyebutkan perjalanan pertama ataupun destinasi pertama yang dilakukan oleh Dzulqarnain. Jadi Dzulqarnain ni seorang yang memanfaatkan, dia memaksimumkan segala sababa yang Allah bagi tadi. Dia bukan seorang yang ada harta tapi tak nak guna. Dia guna. Dia Allah bagi dia kekuasaan, dia guna. Allah bagi dia ketenteraan, dia guna. Allah bagikan dia kemudahan untuk dia pergi ke sana dan kemari, dia gunakan. Dia bukan seorang yang kufur nikmat, tetapi dia seorang yang menggunakan sababa tadi tu. Dia gunakan yang makana tadi, dia gunakan sababa tadi semaksimal yang mungkin. Sebab itu pada ayat nombor 85 Allah menerangkan apabila Allah bagi kepadanya sababa, maka dia gunakan sababa tadi. Itu yang Allah kata fa'atba'a sababa, lalu dia menempuh jalan itu. Maksud dia apabila Allah bagi dia sesuatu, dia manfaatkan. Jadi itulah sebenarnya yang kita pun kena tiru, kita kena ambil. Allah bagi kita tenaga. You telaskan betul-betul tenaga tu untuk fisabilillah. Allah bagi kita harta, gunakan harta itu sebab yang mungkin fisabilillah. Allah bagi kita kepandaian, gunakan kepandaian itu fisabilillah. Allah bagi kita ada kenderaan yang baik untuk berjalan dengan jauh, manfaatkan untuk fisabilillah. Sebab itu kita dalam tadabbur bukan kita sekadar nak tahu tafsiran ayat, tetapi kita nak tiru. Yang kita kata, pepatah mengatakan, kita selalu dengar mengatakan, yang baik dijadikan teladan, yang buruk dijadikan sepadan. Itulah sebenarnya tujuan utama kenapa kita nak tadabbur. Jadi cuba kita bandingkan diri kita dengan Dzulqarnain. Tanya diri kita, adakah kita telah memaksimumkan segala nikmat, segala kurniaan yang Allah beri kepada kita untuk tolong agama Allah, untuk dakwah manusia, untuk bawa manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita pergi kepada ayat nombor 86. Jadi ayat nombor 86 inilah merupakan ayat yang baru yang kita akan memulakan pembelajarannya pada pagi ini. Bermakna pada minggu lepas kita hanya sempat belajar ayat nombor 83, 84 dan 85. Seperti biasa, setiap daripada ayat yang telah pun kita bacakan ataupun dua ayat yang telah pun kita fahamkan, kita sedaya upaya mencari ibrahnya, mencari teladannya. Jadi kita terus kepada ayat nombor 86. Ayat 86 ini adalah jawapan kepada perjalanan Dzulqarnain yang pertama. Okey, apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim hatta idza balagha maghribasy-syamsi, sehingga apabila dia sampai ke tempat matahari terbenam. Okey, dia sampai satu tempat yang ketika itu matahari terbenam. Okey, kita sedia maklum bahawa apabila matahari terbenam, sudah pasti dia terbenam di arah barat. Oleh kerana adanya maklumat dia sampai kepada matahari terbenam,
Oleh kerana itulah tadi ayat nombor 85 kita mengatakan ayat 85 ini maknanya dia berjalan ke arah barat dunia. Macam ni kita tahu barat kerana pada ayat yang selepasnya menunjukkan tentang tempat matahari terbenam. Okey. Cuma kata para ulama tafsir, kita matahari terbenam dekat sini bukanlah bermaksud tempat yang Zulkarnain sampai tu, tempat itulah sebenarnya matahari itu terbenam secara hakiki. Maksud dia, matahari terbenam ni, dia tidak ada tempat yang khusus. Barat tu maksudnya bukanlah hanya ada pada satu tempat. Setiap hari apabila matahari terbenam di barat, tempat itulah yang dia akan terbenam. Tidak. Jadi matahari terbenam di sini, kalau kita baca ayat yang potongan ayat yang selepasnya memberikan kita jawapan. Macam mana kita boleh tahu matahari terbenam? Okay, kita tengok dekat sini. Ketika dia kata wajadaha, lalu dia mendapati taghrubu fi ainin hamiatin wa wajada indaha qauma. Lalu dia mendapati terbenam di sebelah laut yang berlumpur hitam. Maksud dia, matahari itu terbenam pada ketika dia sampai kawasan itu, dia nampak terbenamnya matahari itu di kawasan laut. Sebab itu para ulama kata, ada setengah orang, dia nampak matahari terbenam di sebalik bukit. Ada orang nampak matahari terbenam di sebalik apa. Jadi matahari terbenam di sini bukanlah nak merujuk bahawasanya di situlah sebenar-benarnya perjalanan matahari. Kalau terbenam, dia akan terbenam di tempat destinasi pertama yang Zulkarnain sampai. Tidak. Tetapi matahari terbenam di situ merujuk kepada manusia di saat itu nampak matahari terbenam di tempat yang mana. Jadi Zulkarnain, dia dapati terbenam di sebelah laut yang berlumpur hitam. Nampak seperti ada monyet lumpur yang hitam. Okay. Dalam perbahasan ini, kita tidak akan membincangkan tentang, kita nak bincang laut mana tu sebenarnya. Kat mana, negara mana yang Zulkarnain sampai. Untuk bincangkan maklumat tersebut, tuan-tuan dan puan, kita memerlukan waktu yang panjang. Waktu yang panjang. Saya baca beberapa buku yang membahas tentang Zulkarnain ni. Tapi kalau nak bincang tu panjang. Melainkan kalau tuan-tuan jenis ulat buku, kalau tuan-tuan rajin baca, saya boleh bagi buku-buku tuan-tuan baca. Setakat ni kita pun tak dapat satu maklumat yang boleh dipegang secara muktamad. Di negara mana sebenar-benarnya Zulkarnain ini sampai? Di Azerbaijan ke, di Afghanistan ke, di mana ke, kita tak tahu. Adakah di lautan, kau pergi Kaukas, macam tu lah, macam-macam lah. Jadi saya tak nak bahaskan maklumat tersebut. Yang pasti, wujudnya cerita Zulkarnain ini. Tempat tu, ketika dia sampai, dia dapati terbenam matahari itu, dia dapati kawasan itu ada lautan. Dan masa dekat situ tu, wawajada, dan dia juga mendapati di situ ada satu kaum, ada satu kaum. Okay. Satu kaum tu, kaum ni kaum yang beragama apa? Okay, nanti kita baca ayat yang ada ayat lagi. Dia ada potongan ayat dia lagi sebab saya potong ayat nombor 86 ni. Ayat 86 ni sebenarnya ada panjang lagi sebenarnya. Dia ada lagi dekat sini. Tapi saya tak bawa kerana saya nak supaya ayat Quran tu dengan terjemahan tu tuan-tuan boleh senang nak nampak lah. Okay, sebab tu saya besarkan sikit dia punya terjemahan tu. Okay, jadi kaum itu siapa? Apa agama mereka? Okay, kita baca potongan ayat yang berikutnya. Okey, kita baca ayat yang berikutnya, kita akan dapati bahawa ketika Zulkarnain sampai di tempat yang dia menemui satu kaum itu, Allah berfirman, qulna, kami berfirman.
Perkataan qulna, kami berfirman, inilah yang menjadi titik perbincangan di kalangan para ulama tafsir. Kalau Allah berfirman, Allah berkata kepada ya Dzulqarnain, maknanya Dzulqarnain Nabi ke? Wallahu a'lam. Perbahasan panjang pada ulama. Ada yang kata tak, Dzulqarnain dia Nabi. Macam mana tahu dia Nabi? Cuba tengok ayat tu kata qulna ya Dzulqarnain. Kami berfirman. Macam mana Dzulqarnain boleh tahu itu perintah dari Allah? Seruan dari Allah? Tentu dia Nabi. Ada para ulama kata tak semestinya macam tu. Tak semestinya mendapat perintah dari Allah nak buat sesuatu tindakan, tak mestinya dia mesti jadi Nabi. Ulama bawa hujah contoh macam ibu Maryam, macam ibu Nabi Musa contoh. Kan? Ibu Nabi Musa perempuan. Sudah pasti dia bukan Nabi. Tapi macam mana dia dapat idea letakkan Musa dalam kotak kayu tu? Dalam tabut tu kan? Itu dipanggil ilham. Maksudnya Allah bagi ilham kepadanya nak buat tindakan apa ni? Maka ilham itu datang dari Allah. Jadi para ulama bincanglah. Jadi seperti saya katakan peringkat awal tadi, kita serahlah kepada Allah. Kita tak tahu. Kan? Adakah Dzulqarnain ni dia Nabi ke? Dia bukan Nabi. Tapi yang pasti, ayat nombor 86 ni, Allah memberikan kepadanya arahan. Allah memberikan kepada Dzulqarnain ini pilihan. Dia nak buat apa dekat kaum yang dijumpa tadi tu. Okey, sama ada arahan ini datang dalam bentuk wahyu kalau dia Nabi ataupun datang dalam bentuk ilham. Okey, kita serahkan kepada Allah. Okey. Kemudian dikatakan kepada dia, ya Dzulqarnain, wahai Dzulqarnain, imma an tu'adziba. Ini pilihan pertama. Allah kata, pilihlah. Sama ada engkau hendak tu'adziba, menyeksa mereka, mengazab mereka, wa imma, ataupun engkau an tattakhidha fihim husna, ataupun engkau bertindak terhadap kaum tersebut secara yang sangat baik terhadap mereka. Kenapa saya highlightkan pada ayat husna dekat sini? Kenapa husna? Dan kenapa saya highlightkan secara sangat baik? Dalam terjemahan tuan-tuan mungkin tak ada perkataan sangat, tapi saya letakkan sebab husna ni merujuk kepada kalau hasan kan baik, tapi kalau husna merujukkan kepada, maksudnya Allah bagi tahu ataupun kau nak buat, kalau kau nak ambil tindakan tak nak azab mereka ni, engkau buatlah, engkau layanlah mereka, kau uruslah mereka dengan cara yang paling baik. Nak menunjukkan bahawa Islam ni bukan agama yang keras, bukan agama yang agama yang nak membunuh orang. Tidak. Tetapi pada ayat 86 ni, kaum yang Nabi Dzulqarnain jumpa tadi tu, Allah bagi pilihan kepada dia. Kenapa Allah bagi pilihan kepada dia? Sebab tu kita kena kembali kepada ayat nombor yang kita baca pada ayat sebelumnya tadi tu. Ayat yang Allah kata, ayat nombor 84 kan, yang Allah kata kami telah berikan kepadanya makanna fil ardi. Maknanya memang Allah pilih Dzulqarnain ini untuk diberikan kekuasaan. Allah berikan dia kuasa pemerintahan pada dia. Lepas tu Allah bagi dia sababa. Salah satu maksud sababa apa? Kepandaian, betul. Ilmu. Jadi Allah berikan kepada Dzulqarnain nak buat tindakan apa kepada kaum tadi itu. Sama ada kau nak mengazab mereka atau kau nak ambil tindakan yang sebaliknya, tapi tindakan sebaliknya itu kau buatlah tindakan yang tersangat baik kepada
mereka. Okey. Kita lihat apa tindakan Zulkarnain. Dia buat apa? Adakah dia mengambil jalan untuk mengazab mereka ni ataupun macam mana? Okey, mari kita baca ayat nombor 87. Okey, selepas ayat nombor 87 baru kita bincang pengajaran dia apa kita boleh ambil. Okey, ayat nombor 87 Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jawapan. Ingat tak tadi saya kata kaum tadi tu kita kata dia kaum apa? Kalau baca ayat nombor 86 ayat nombor 80, kalau kita baca ayat nombor 85 macam 86 macam boleh dapat jawapan jelas kan, sebab ayat nombor 86 tu Allah hanya sebut dia jumpa satu kaum, tapi Allah tak bagi tahu kaum yang beragama apa, apa akidah mereka. Okay. Kalau kita baca ayat 86 tu habis sampai hujung, kita akan dapati macam kita boleh nampak tu, kita boleh dapat maklumat tu kaum tu sifat dia apa, sebab waktu Allah bagi pilihan tu Allah suruh Zulkarnain memilih jalan untuk mengazab ke. Yang pertama kan tu'alliba, engkau nak mengazab mereka ke? Okey, satu jawapan dah, tapi belum jelas lagi. Tapi kalau kita baca ayat nombor 87, kita akan mendapati rupa-rupanya kaum Zulkarnain jumpa tu sebenarnya adalah orang yang kafir. Orang yang kafir, mereka telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Zulkarnain sebagai raja datang dia pergi berjihad, dia pergi serata dunia kan, kita tahu kan. Maknanya Zulkarnain dia berdakwah melalui jihad dia tadi tu. Dia sampai tempat orang kafir tu, kita akan tahu macam mana kita tahu dia kafir. Okey, kalau ayat 86 87 ni kita baca ayat dia qala, maka dia berkata, maksudnya selepas Allah bagi pilihan kepada Zulkarnain tadi, maka Allah terus menceritakan kepada kita apa yang Zulkarnain tu ambil tindakan. Okey, dia berkata qala, Zulkarnain berkata, dia kata amma man zalama, dia kata adapun seorang yang melakukan kezaliman. Kezaliman. Biasanya kalau sebut zalim dalam Al-Quran, biasanya juga dia merujuk kepada orang-orang yang kafir. Jadi orang yang kafir, mereka itu adalah orang yang zalim. Okay. Jadi ada pun seorang yang melakukan kezaliman, maka apa pilihan apakah tindakan Zulkarnain yang dia akan ambil? Fasawfa nu'adzibuhu, maka kami akan menyiksanya. Dia kata okay. Tengok dekat situ. Sekejap ya. Saya tertinggal satu maklumat. Okey, sekejap. Tengok dekat situ. Okey, dia kata siapa yang melakukan kezaliman, maksudnya kaum tadi tu yang dia sampai tadi, kita tahu tuan-puan ya, Zulkarnain ni kalau dia sampai, kita boleh bayangkan raja, ya ada ramai tentera, ya ada segala-galanya, sampai dekat tempat tu, maka sudah pasti kaum tu akan rasa apa? Sudah tentulah kaum tu akan takut dan sebagainya kan. Okey, jadi Allah kata adapun seorang yang melakukan kezaliman, Zulkarnain dia mengatakan dekat kaum tersebut, siapa-siapa yang melakukan kezaliman, siapa-siapa yang kufur kepada Allah, maka kami akan menyiksanya. Okey, kami akan menyiksanya. Okey, cuba kita berhenti sekejap
dekat ayat fasawfa nu'adzibuhu, maka kami akan menyiksanya, mengazabnya. Okey. Cuba tengok perkataan saufa. Perkataan saufa. Saufa. Saufa saya underline dekat bawah terjemahan dia tu, maksudnya akan. Kenapa Zulkarnain seperti memberikan penangguhan untuk menyiksa siapa-siapa yang memilih jalan untuk kufur kepada Allah? Kenapa Allah letak, kenapa ada fasaufa, maka kami akan? Kenapa tak kata terus maka kami menyiksa dia? Kenapa letak akan dekat situ? Akan ni maksudnya diberikan lagi penangguhan. Akan diseksa, akan diazab. Tapi azab tu tak dibuat secara dengan segera. Macam mana kita tahu tidak segera? Kerana perkataan saufa. Apa sebenarnya hikmah? Kenapa Allah tak gunakan huruf sin? Sin tu macam sanu'adzibu. Kenapa ada ditukar dengan saufa? Kalau sin, dia lebih cepat daripada guna saufa. Kenapa? Kenapa dia tak kata amma man zalama fanu'adzibuhu ke? Maksudnya macam ni. Maksud dia macam ni. Kenapa perlu letak perkataan saufa? Kenapa? Contoh kalau saya padam saya padam saufa ni. Saufa ni kalau kita padam, dia boleh sambung terus. Sekejap. Saya contoh sikit. Kalau saya padam saufa, tetap maknanya sampai. Qala amma man dhalafa fanu'adzibuhu. Saufa tak payah letak. Tapi kenapa letak saufa? Okay. Kata para ulama tafsir, kenapa diletakkan akan memberikan kita satu panduan sebelum mereka itu diazab, diberikan siksaan, mereka diberikan ruang, mereka diberikan peluang dengan penerangan. Mereka diberikan ruang dakwah dulu. Mereka diterang, mereka diajak. Sebab itu dia ada akan. Penting ini supaya tak ada mana-mana pihak. Sekarang ni kan ramai orang yang ada orang yang macam marah dengan Islam, kan hina agama Islam. Pihak-pihak liberal, pihak-pihak sebagainya, dia tengok Al-Quran tu, tengok zalimnya Zulkarnain ni. Kan sikit-sikit nak bunuh orang sikit-sikit. Tapi kalau kita perhalusi, sebenarnya tak. Sebelum mereka diseksa, sebelum mereka dipilihan untuk diambil tindakan nu'adzibu tu, mereka sebenarnya diberikan ruang untuk mereka diberikan penerangan. Terang dulu, ajak mereka kepada Islam. Cuma ayat ni tak menerangkanlah apa cara Zulkarnain tu ajak, dakwah mereka, bagi penerangan, tidak ada. Cuma kita boleh detect, kita boleh kesan bahawa ada penangguhan dia beri azab tu menunjukkan bahawa ada dahulu ruang masa diberikan kepada mereka untuk diberikan penerangan dan dakwah. Kalau tolak selepas diberikan penerangan, baru akan diazab. Okey. Kemudian, cuba tuan tengok anak panah yang saya letakkan nu'adzibuhu tu, ini sebenarnya adalah azab dunia. Ini adalah azab yang pertama dekat dunia. Okey. Lepas tu thumma, kemudian yuraddu ila rabbihi, kemudian dia yang zalim tu akan dikembalikan kepada Rabbnya, kepada Tuhannya. Fayu'adzibuhu, lalu dia akan, maka Tuhan itu akan mengazab dia azaban nukra, dengan azab yang seburuk-buruknya. Okey, kalau kita perhalusi ayat ni, ada berapa azab yang kaum yang pertama yang Zulkarnain jumpa kalau mereka kufur. Kita akan jumpa dua jenis azab. Nu'adzibuhu, azab yang pertama.
fayu'adzibuhu azaban, azab yang kedua. Maksudnya dekat sini azab ketika mana mereka di dunia pun dah kena azab, dah kena siksaan, apatah lagi nanti di hari akhirat. Lepas tu kita jumpa dua kali nu'adzibu azab, azab kan, fayu'adzibuhu azab. Okey. Kenapa? Okey, satu lagi maklumat dekat sini. Okey, cuba perhalusi lagi. Ketika mana mereka nak diazab, jika mereka zalim, jika mereka zalim, mereka memilih jalan untuk kufur, tak mau beriman, kenapa mereka diancam dengan azab dunia terlebih dahulu, baru azab akhirat? Kenapa? Okey, secara logik memanglah kan, dunia dululah baru jumpa akhirat. Okey, tak apa, saya tinggalkan dulu persoalan tersebut. Nanti ayat nombor 88 kita akan tengok pula perbezaan dengan orang yang memilih jalan untuk beriman. Okay, kita pergi kepada ayat yang ke 88. Kejap saya tengok apa 88. Okey. Okey. Sebelum saya pergi ke ayat nombor 88, okey, ayat nombor 86 dengan 87, apakah teladan? Apa yang kita boleh ambil pengajaran? Ataupun apakah resolusinya? Apakah tindakan yang kita boleh tiru daripada kisah Zulkarnain ini? Okey, nombor satu, kita kena ikut macam Zulkarnain, iaitu kita berjihad. Kalau kita berjihad, jihad kita tadi dengan niat untuk membuka pintu-pintu hidayah. Jadi rupa kita sebut tadi kat awal-awal, Zulkarnain, dia pergi kepada barat dunia, bukanlah dia berjalan kosong sahaja, bukan. Tetapi dia berjalan dengan menggunakan segala sababah, nikmat yang Allah bagi pada dia sebenarnya adalah nak mengajak manusia itu kepada mengesakan Allah. Sebab tadi kita jumpa pada Allah bagi pilihan pada dia, nak azab ke ataupun nak berikan mereka dilayan mereka secara yang amat baik. Okay. Jadi apabila kita, maksudnya dalam kes Zulkarnain tadi tu, dia bukan pergi tu sebenarnya adalah untuk kata orang rampas tanah orang ke, contoh kan bunuh orang ke, tak ada. Tetapi dia mengambil peluang untuk menyampaikan dakwah. Kalau dakwah dah disampaikan, kalau mereka tolak, baru datang kepada cara yang kedua tadi. Okay, kita pergi kepada tindakan yang kedua, teladan yang kedua, sebelum nak diberikan punishment, sebelum kita nak seksa, nak bagikan apa pun saja tindakan hukuman, kita kena dakwah terlebih dahulu. Di sinilah yang kita boleh ambil contoh macam isu orang yang menghina Islam kan. Kita tahu, semua orang tahu cerita viral kan. Ada orang yang menghina Islam secara terang-terang, menghina Nabi, menghina Rasul kan. Jadi apa tindakan nak buat? Kalau pemerintah tu contohnya, apa pemerintah? Pemerintah tu kita kata macam mungkin sultan ataupun kita kata mahkamah lah kan. Ada kuasa nak menjatuhkan hukuman. Seolah-olah mahkamah tu Allah memberikan kepada mereka sababah lah. Allah bagi ilmu kepada hakim-hakim tu kan. Allah bagi mereka kuasa. So nak buat apa kepada mereka? Itu yang kalau kita ambil ayat yang kalau kita ambil ayat yang macam ayat nombor 85 tu, ayat nombor 86 tadi tu, sama ada kita ambil jalan nak apa? Ambil jalan nak penjarakan dia ke? Nak bagi hukuman kepada dia ke? Ataupun kita ambil tindakan yang sebaliknya. Tapi kalau kita ambil ayat yang saufa tadi tu, maksud dia sebelum kita nak bagi hukuman kepada seseorang,
maka kita ambillah ruang untuk dakwah juga. So nak ambil tindakan yang mana? Kita tak boleh nak hanya maksudnya sebarang hukuman yang kita nak ambil, contohnya kepada wanita yang dia melakukan lawak jenaka yang sehingga dia tak fahamlah kan cerita dia kan, saya nak sebut tu sampai hati juga kan. Kita tengok macam mana nak buat. Ada tak mana-mana pihak yang menggunakan konsep fasaufa tu, yang kita kata kami akan mengazab, maksudnya sebelum dia dipenjarakan ke, sebelum dia berikan denda kepada dia ke, akan hukuman tadi tu, maka ada tak ruang dakwah, ruang penerangan kepada beliau? Sangkaan baik kita mungkin ada, mungkin ada. Maksudnya, adakah kita terus tangkap dia, sabitkan kesalahan mahkamah, lepas tu kita bagi hukuman penjara pada dia? Maksudnya sebelum nak penjarakan dia tu, ada tak guna konsep yang kita kata tadi tu, fasaufa tadi, diberikan penerangan kan? Kita kena wujudkan sebenarnya pakar-pakar orang yang sakit mental terhadap agama. Kita ada sekretari kan, orang yang gangguan mental, tetapi dalam agama ni, orang yang pemikiran dia itu banyak sangat korup kan. So ada tak mana-mana forensik agama ke sekretari yang bidang agama ni yang bagi penerangan kepada mereka? So bergantung. Contohnya kita tahu macam mahkamah syariah kan, tidak membicarakan kes perempuan yang moga-moga Allah bagi hidayah taufik kepada dia ya. Moga Allah memberikan dia hidayah, Allah memberikan dia bimbingan, dia menjadi seorang yang lepas ini lebih sayang kepada agama, dia akan berjuang mempertahankan agama. Jadi moga-moga tindakan mahkamah syariah yang membebaskan perempuan tersebut, perempuan yang membuat lawak jenaka tersebut, dia kata mahkamah sivil dah buat. Moga-moga pendekatan itu menunjukkan bahawa agama ni bukan terus nak memberikan azab. Tapi jangan lepaskan begitu saja, tapi perlu ada ruang untuk diberikan dakwah. Maksudnya kita kata okey, kami akan lepaskan, kami tak akan jatuhkan hukuman, tapi anda dikehendaki sekian untuk bertemu dengan pakar, macam saya sebut tadi itulah, mungkin ada kaunselor yang kaitan dengan agama. Wallahu a'lam. Saya tak mau panjang-panjangkan lebar, cuma isu itu isu yang sangat dekat dengan kita, tak ada kaitan dengan manusia yang diberikan kekuasaan. Okey. Kemudian kita pergi kepada ayat yang ke-88. Okey, ayat nombor 88. Allah memberitahu kepada kita kaum yang Nabi Allah Zulkarnain jumpa tu kan, ada tak yang beriman? Ayat nombor 88 memberikan jawapan. Maksudnya Zulkarnain ni dia kata macam ni, wa amma man amana, dan ada pun seorang yang beriman, wa amila salihan, dan dia juga buat amalan salih. Okey, falahu jazaa'anil husna, maka bagi orang beriman dan beramal soleh tu, dia dapat balasan yang sebaik-baiknya, al-husna. Okey. Wasanaqulu lahu min amrina yusra, dan kami akan perintahkan kepadanya perintah-perintah kami yang tidak membebankan. Okey. Dekat ayat nombor 88 ni, kita dapati Nabi, saya selalu sebut Nabi kan, Zulkarnain ni, dia sebut ada dua balasan baik kalau siapa memilih untuk tidak jadi zalim. Maksudnya, dia memilih untuk beriman, dia memilih untuk beramal soleh. Okey, yang pertama sampai ayat jazaa'anil husna. Ini balasan yang pertama. Balasan yang pertama dia. Balasan pertamanya adalah di hari akhirat. Nanti ke akhirat dia akan dapat al-husna, balasan yang sebaik-baiknya.
Ada yang kata husna tu maksudnya syurga, ada yang kata pahala yang terbaik. Dia semua tu makna betul. Okey, lepas tu balasan yang kedua baru balasan dekat dunia. Okey, cuba perhatikan baik-baik. Apa perbezaan balasan pada ayat 87 dengan 88? Ketika cakap balasan baik, didahulukan balasan tu akhirat ke dunia? Kalau kita tengok dekat ayat ni, balasan akhirat nombor 1, betul? Balasan dunia jadi nombor 2. Maksudnya dikemudiankan balasan dunia daripada balasan akhirat bagi siapa-siapa yang beriman dan buat amal soleh. Okay, cuba kita patah kembali pada ayat yang sebelumnya. Kita akan dapati ada maklumat apa. Tengok ya. Waktu kita tengok ayat nombor 87, apa balasan pertama yang akan dikenakan? Dekat dunia kan? Balasan pertama. Tetapi balasan kedua baru akhirat. Ada perbezaan tak? Penyebutan balasan bagi yang zalim dengan orang yang beriman. Kenapa? Ketika mana menyebutkan balasan untuk orang kafir, tak sebut akhirat dulu. Kenapa sebut dunia dulu? Tetapi apabila menyebut untuk orang beriman, kenapa sebut balasan tu akhirat dulu? Kenapa tak sebut balasan dekat dunia dulu, lepas tu barulah akhirat? Ada sesuatu yang Allah nak sampaikan kepada kita. Ini dia panggil ilmu taqdim wa ta'khir. Ilmu menyebut, mendahulukan sesuatu, mengakhirkan sesuatu. Okey. Kenapa agak-agak? Kalau tuan boleh bantu saya untuk saya dengar sikit suara tentera perempuan ni, kan? Siapa boleh bagi maklum balas kat sini. Kenapa dekat orang yang zalim ni disebut azab dunia dulu, balasan dekat dunia, lepas tu baru akhirat? Sebab dengan azab kat dunia ni, mungkin dia boleh berubah. Dia boleh ubah jadi lebih baik. Satu, kalau macam orang yang beriman dapat, Allah nak bagi satu motivasi. Sebab balasan akhirat tu adalah balasan yang baik, yang sangat kekal. Jadi bagi satu motivasi untuk orang-orang yang beriman. Okey. Ada ulasan yang lain? Okey. Jawapan Kak Liza tu ada berkaitan. Okey, memang untuk berikan motivasi dan sebagainya, ada kaitan tu. Okey, begini. Kita belajar kan, setiap balasan dia mesti bersesuaian dengan tindakan, betul tak? Maksud dia, apa yang kita buat dekat dunia, itulah balasan yang Allah akan bagi di hari akhirat. Maksudnya Allah Ta'ala membalas ikut kesesuaian apa yang kita lakukan. Okey. Orang kafir, hidup mereka ini tujuannya, fokusnya dunia ke akhirat. Kita tahu kan? Ya. Orang kafir, kalau kita ingat ayat yang mula-mula dulu kita pernah cerita, bahawasanya orang beriman, dia menganggap dunia ini adalah penjara bagi dia. Tapi orang kafir, dia menganggap dunia ini adalah syurga bagi dia. Oleh kerana orang kafir ini fokus hidupnya adalah tentang dunia, maka disebutkan mengikut kehidupan mereka. Maksudnya Allah sebut dulu azab dunia, baru azab akhirat. Kenapa didahulukan sebab azab dunia? Kerana memang hidup kamu ini hanya fokus tentang dunia. Sebab tu disebut dulu tentang azab di dunia. Okay, itu reason dia. Kalau tengok 88 macam tu juga. Kenapa orang beriman ni didahulukan akhirat? Sebab orang beriman ni, apa yang dia fikir? Orang beriman dia memikirkan tindak tanduk dia dekat dunia adalah untuk akhirat, betul tak? Dia fikir habuan akhirat.
Sebab itu Allah dahulukan dulu balasan akhirat sebelum balasan dunia. Seperti yang Kak Liza sebut tadi itulah, nak menunjukkan bahawasanya Allah nak bagi motivasi kepada kita tentang balasan akhirat. Kenapa? Kerana orang beriman ini memang dia buat sesuatu, dia fikirkan akhirat, dia fikirkan akhirat, dia fikirkan akhirat. Dunia, dia akan datang kemudian. Sebab tu kita, dalam apa pun, cari akhirat. Nanti Allah akan bagi dunia. Selalu kita dengarkan orang-orang alim ulama menyebutkan, para ulama menyebut, kamu kejar akhirat. Dunia akan sampai kepada kamu. Dunia akan kejar kamu. Kan berbanding kita kejar dunia, tapi dunia lari daripada kita. Sebab kita memang takkan dapat kejar dunia tu. Okay? Jadi, itu juga di antara ulasan yang saya dapati dalam beberapa kitab apabila membahaskan tentang disebut dulu balasan dunia dan balasan akhirat. Baik. Sekarang ni, mari kita pergi kepada teladan dia. Okey, teladan dia. Okey, begini. Nombor satu, kejap. Okey, nombor satu, kita dapat belajar dekat sini, kalau kita ada kuasa, okey, kita kena membuktikan bahawa Islam ini adalah agama rahmat melalui kekuasaan. Ini yang saya sebut dah tadi tu, sebenarnya ada berkaitan dengan yang sebelum ini. Seperti yang sebelum ni lah. Kita kata bahawa kalau kita ada kekuasaan, kita kena tunjuk. Kita kena tunjuk kepada manusia, orang nampak Islam ni agama rahmat. Islam ni agama kekuasaan. Islam ni adalah agama yang belas kasihan. Jadi moga-moga tindakan mahkamah syariah yang mengambil tindakan tidak menjatuhkan hukuman tersebut, moga-moga orang lain nampak bahawa rupanya Islam ni bukanlah keras. Islam ni bukanlah kejam. Moga-moga mereka nampak seperti itu. Tapi kita bimbang juga, takut nanti orang ambil kesempatan, orang akan lagi semakin berani. Tapi moga-moga kalau dapat peribadi saya, setakat baca kisah Zulkarnain, bertanya-tanya juga kan, kenapa dia bebaskan. Patutnya bagilah denda ke, penjara ke, berapa hari ke, bagi dia rasa sikit kalau ikut kita lah. Tapi mereka ini lebih alim, mereka hukama, mereka hakim-hakim yang ada kebijaksanaan. Sebab dalam agama ni bukan nama azab, tuan-tuan. Agama ni agama yang kalau boleh tak nak kita memberikan siksaan. Sebenarnya. Jadi sepatutnya kalau orang faham Islam yang adalah agama rahmat. Okey. Kemudian yang kedua, daripada kisah ayat nombor 88 dengan 89 tadi tu, sebenarnya dekat situ kita nampak keadilan Zulkarnain. Maknanya kita kena berlaku adil kepada semua rakyat. Kenapa saya kata kepada semua rakyat? Kalau kita perasan, tengok ya. Kenapa macam ni ya, tengok ya. Kenapa ayat nombor maksudnya jap. Kenapa ayat nombor 87, maafkan saya, nombor 87 ni dia ada tindakan untuk orang zalim. Maksudnya untuk orang yang zalim, jenis rakyat yang zalim, ini tindakan dia. Apabila rakyat tu dia tak zalim, apa balasan dia? Nampak tak? Maksudnya tindakan Zulkarnain ni dia adil. Dia tak bias, dia tak ada buat tindakan satu saja. Bagi dia ikut jenis rakyat dia tu, ikut kaum tadi tu. Kalau yang zalim, ini tindakan dia. Kalau yang tak zalim, ini tindakan dia.
Kita nampak kan? Ada dua jenis tindakan. Kenapa ada dua jenis tindakan? Kan? Sepatutnya macam dah ada kuasa, gunakanlah. Tapi kenapa Allah nak paparkan? Kenapa Allah nak sebutkan? Nak menunjukkan bahawasanya Dzulqarnain itu seorang yang zalim. Dia bukan menggunakan kekuasaan dia dengan memilih satu cara saja. Semua dilayak rakyat ada satu cara. Tak ada. Dia memilih dua cara. Maksudnya mengikut kepada konteks rakyat itu. Dia penuh adil. Sebab apa kita kena tekankan melayan rakyat tu dengan adil? Kenapa berlaku adil kepada semua rakyat? Sebab tuan-tuan biasa dengar, biasa nampak ataupun pernah tahu kalau orang yang ada kuasa, kalau kaum kerabat dia, adik-beradik dia, ahli keluarga dia, adakah dia akan ambil tindakan saman ke, bagi dia penjara ke? Ada tak ambil tentu? Ada mungkin ada setengah manusia boleh dapat kuasa. Anak beranak dia, kumpulan dia, jangan kita sabitkan dia kesalah di mahkamah. Contoh. Tak adil tu. Tak kena dengan cerita Dzulqarnain tu. Tak tepat. Sepatutnya, tak kisahlah kaum kerabat ke, anak beranak ke, apa ke, kalau salah, tangkap. Makan rasuah, masuk mahkamah. Tapi Alhamdulillah, ada pemerintah kita yang kita dapati, kita tahu dalam cerita, kita nampak depan mata kita kan, tengok, walaupun ayah dia seorang yang berhormat, mungkin dia menteri, dia ada kuasa, tapi anaknya disabitkan dengan kesalahan buat sekian-sekian. Dia tetap bagi ruang kepada pihak berkuasa, bagi ruang kepada mahkamah untuk menghakimi anak dia. Yang itu betul. Macam Dzulqarnain lah. Walaupun dia ada kuasa kan. Dia ada kuasa untuk kata, dia kata, tak payahlah azab mereka. Bagi je lah mereka. Tak ada. Dia bagi dua. Dia cakap dah. Siapa zalim, ini azab dia. Siapa yang tak zalim, siapa beriman masalah, ini balasannya. Jadi kat situ, kita ambil pelajaran yang besar, iaitu berlaku adil, melayani rakyat ini dengan semua keadilan. Kita kena mengikuti cara Dzulqarnain. Jadi untuk kukuhkan tindakan ini, izinkan saya menyokong dengan beberapa ayat Quran dan hadis yang lain. Contoh, kita tengok. Dalam surah An-Naml, ayat nombor 34, ini adalah ucapan Bilqis lah, Ratu Sabak tu. Contoh, kita tahu cerita kan, setelah Ratu Sabak itu, dia mengetahui tentang Nabi Sulaiman, maka apa yang dia takut pada Sulaiman? Pada permulaan dia takut apa? Dia kata qalat, dia berkata, iaitu Ratu Sabak tu, dia kata, innal muluka, sesungguhnya raja-raja, idza dakhalu qaryatan, apabila mereka masuki sebuah negeri, afsaduha, nescaya raja-raja itu akan membinasakan negeri itu, wa ja'alu a'izzata ahliha adillatan, dan akan menjadikan penduduk di negara itu asal-asalnya mulia akan menjadi hina. Wa kadzalika yaf'alun, macam itulah yang mereka akan selalu lakukan. Apa yang Ratu Sabak ni cerita, sebenarnya kita nampak kan? Kalau ada satu kuasa besar, dia tawan satu negara, dia masuk, habis. Penduduk asal tempat itu, asalnya dialah penduduk atau asal tempat itu akan menjadi hina. Dia akan mungkin dia bunuh penduduk-penduduk kat situ, rampas tanah mereka. Ini adalah apa yang Ratu Sabak tu fikir. Kalau kita ambil Al-Muluk dekat situ, kaitkan dengan Dzulqarnain. Adakah Dzulqarnain seperti mana ayat 34 surah An-Naml, muka surat 379 ini? Tapi Dzulqarnain bukan manusia yang masuk melakukan kerosakan di kaum tersebut, tapi Dzulqarnain
menyampaikan dakwah, Zulkarnain memberikan pilihan. Itu ayat dia. Okay. Kemudian mari kita tengok satu lagi. Okay. Surah Al-Ma'idah ayat 8, muka surat 108 ayat ni mengukuhkan teladan nombor 2 tadi. Kita kalau dapat kuasa, kena berlaku adil. Kena berlaku adil. Jangan kawan kita tak tangkap dia, tak sabitkan dia kesalahan. Kalau geng kita, buat-buat tak nampak. Tapi kalau rakyat biasa yang hanya curi Milo di pasaraya, yang hanya sekian-sekian, cepat-cepat tangkap, masuk dalam mahkamah, dipenjarakan. Mentang-mentang dia ada nama, orang korporat, ada pangkat, denda dia dengan puluhan ribu, tapi tak dipenjarakan. Tapi rakyat yang biasa, dipenjarakan dia. Lepas tu kena pula fine dari sudut keuangan. Saya sebut contoh ni bukan bermaksud saya kata zalim, tidak. Tapi saya menyebut contoh. Saya menyebut contoh. Sebab dalam surah Al-Ma'idah ayat 8 Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran kerana Allah. Kamu menjadi saksi dengan adil. Allah Ta'ala kata. Dan jangan sekali-kali kamu benci kepada satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Maksudnya kalau kita benci kepada satu kumpulan ni, kita benci kepada bangsa lain ke contoh kan, jangan kerana benci kita kepada bangsa lain, kaum lain, kumpulan lain, menyebabkan kita tidak berlaku adil. Jangan. Sebab ada. Kerana menyampah, dulu kau bangkang aku, yang kau musuh aku kan. Kalau musuh dia, dia tak berlaku adil. Allah kata, jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Allah kata, i'dilu, berlaku adillah. Huwa aqrabu littaqwa. Allah kata, kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. Kan? Al-Quran telah memberikan panduan. Macam mana kalau kita dilantik menjadi saksi? Jangan jadi saksi yang bohong. Kita tahu kan banyak mahkamah akan dipanggil saksi. Bersaksilah dengan adil. Begitu juga Allah bagi tahu. Jangan kita berlaku tidak adil kerana kita menyampah dengan orang tu. Kita marah dengan orang tu, menyebabkan kita membuat keputusan yang tidak adil, mengambil tindakan yang berat sebelah. Jangan. Sepatutnya kita kena tiru macam Zulkarnain. Kita baca Al-Quran, kita tahu kisah Zulkarnain, maka kita ambillah faedah. Jadi kalau Zulkarnain salah satu raja yang kita kena tiru dia. Jadi dalam banyak-banyak raja yang perlu kita dendang namanya, yang perlu kita jadikan dia sebagai idola, ikon kepada anak-anak kita adalah Zulkarnain. Okey, kita dah 11.30. Okey, boleh saya teruskan sikit lagi ayat nombor 89 atau 84? Boleh, Ustaz. Boleh ke? Boleh. Boleh Ustaz. Boleh lagi, alhamdulillah, masya-Allah. Tak apa. Saya suraunya dekat je, sebelah je. Okey. Kita teruskan dengan ayat 89 ya. Kalau tuan-tuan bagi izin pada saya untuk lanjut ke sikit lagi, alhamdulillah, syukur. Okey. Kita tengok pada ayat nombor 89. Okey, ayat nombor 89, Zulkarnain dia bukan pergi satu tempat je. Dia pergi ke tempat yang lain. Allah kata thumma atba'a sababa. Kemudian dia menempuh jalan yang lain. Ayat nombor 89 ni, destinasi dia kedua, dia pergi pula ke arah timur. Macam mana kita tahu dia ke arah timur? Nanti dekat ayat nombor berikutnya kita dapat jawapan dia. Okey, menunjukkan kepada kita apa tuan-tuan? Zulkarnain adalah orang yang turun ke lapangan. Jangan
Oh, engkau jadi engkau ada kuasa turun dekat tempat kita je, kampung kita je, don kita je, parlimen kita je. Contoh, ni contoh. Saya tak kata siapa-siapa lah. Kan? Sepatutnya turun ke lapangan. Maksud dia, turun ke lapangan, turun kepada rakyat. Kalau tak turun, tak tahu. Tak tahu apa masalah. Jadi kita akan tengok ya, hasil raja yang ada kuasa, yang ada segala-galanya, ketika dia sampai dekat destinasi kedua ni, dia jumpa apa? Kita tengok ayat nombor 89. Okey, kejap ya. Okey, sekejap. Okey. Kita tengok dekat ayat nombor 90. Kita jumpa jawapan dia. Nanti kita patah balik dekat tafsiran ayat. Okey. Perjalanan kedua yang ditempuh oleh Zulkarnain ini, Allah kata hatta sehinggalah idza apabila balagha dia telah sampai maut li'asyamsi ke tempat matahari terbit. Ini sama konsep dia macam ayat tempat matahari terbenam. Bukan tempat yang disampai itu itulah tempat satu-satunya tempat matahari terbit, bukan. Tapi ketika dia sampai tu, tempat tu adalah tempat ketika mana matahari terbit. Ketika mana matahari itu terbit, baru terbit. Kalau terbit dari mana? Sudah pasti dari timur. Waktu matahari itu terbit, wajadaha, dia mendapati tal'u, matahari itu ketika dia terbit ala qaumin, dia terus memberi sinaran kepada satu kaum. Maksudnya dia jumpa kaum yang lain, yang mana ketika kaum ini, ketika matahari terbit, matahari itu kena direct kepada mereka. Lam naj'al lahum min dunihi sitra. Ya Allah kata, yang kami tidak jadikan bagi mereka sebarang perlindungan daripada matahari itu. Okey. Saya ulang balik ayat 90 ni. Ketika Zulkarnain sampai satu kaum ni dekat tempat matahari, masa dia sampai tu matahari tengah terbit. Okay. Ketika matahari terbit, matahari itu terus, dia terbit saja cahaya itu terus kena kepada satu kaum, yang mana kaum tu dia kena matahari. Allah kata mereka tak ada perlindungan pun daripada matahari itu. Okay. Ayat 90 ni sebenarnya dalam nota ni saya minta maaf ya, saya tulis macam kaum nomad. Sebenarnya bukan itu saja sebenarnya. Okey. Dia ada banyak maksud ayat. Contoh macam ni. Kan? Mereka yang terkena cahaya matahari, Allah kata tidak kan, mereka tidak ada sebarang perlindungan daripada matahari. Itu maksud dia apa? Maksud dia apa? Para ulama berbeza pandangan sebenarnya. Ada pendapat pertama kata mereka ni memang tidak berpakaian lengkap seperti mana orang-orang yang moden lah. Boleh faham tak? Mereka memang tak, maksudnya mereka tidak berpakaian, sebab tu merujuk kepada matahari kena pada mereka. Ada pendapat lain kata tak, mereka berpakaian juga sebenarnya, tetapi kenapa mereka kena cahaya matahari? Maknanya tempat mereka tu tak ada mana-mana objek yang halang matahari kena. Contohnya apa? Macam kita kan, kenapa kita tak dapat rasa cahaya matahari itu kena direct pada kita ketika terbit? Mungkin kita ada bangunan yang halang, kita duduk dalam rumah. Boleh faham tak maksudnya? Maksudnya maksud kedua adalah kaum yang dia jumpa ni, kaum yang memang terdedah kepada matahari ni, boleh membawa maksud memang kawasan tu memang lapang. Tak ada pokok-pokok yang boleh halang matahari terus terbit. Kan, cahaya matahari itu, mungkin mereka tak ada rumah, mungkin mereka tidak ada bangunan-bangunan yang menghalang matahari itu terus kepada mereka. Jadi sebab tu saya kata tak cukup kalau hanya kata mereka ni adalah kaum nomad. Mereka yang jenis tidak ada tempat tinggal yang khusus. Tak cukup lah, maksudnya mungkin ada makna yang saya sebut tadi tu.
Mereka ada tempat tinggal, tapi tempat tinggal mereka tu, saya kata tadi tu, ya, tidak ada yang menghalang mereka daripada, maksudnya mereka berpakaian, tapi mereka tidak ada rumah yang khas. Mereka tidak ada objek-objek yang halang daripada cahaya matahari itu. Kenapa Allah Ta'ala cerita tentang matahari dekat sini? Kan? Kenapa? Kan? Ada kesesuaian tak cerita Ashabul Kahfi yang Allah lindung matahari ketika terbenam dan terbit? Kan? Bijaksananya Allah meletakkan cerita ini pada suratul Kahfi. Mesti ada sebab. Kenapa kita Dzulqarnain ini tak letak dalam surah yang lain? Kalau letak dalam surah yang lain, sampailah maklumat itu juga. Tapi Allah ni maha bijaksana. Ada sesuatu yang Allah nak kita pelajari. Okey. Kemudian, kita pergi ayat yang berikutnya, 91. Tapi sebelum pergi 91, ayat 90 ni, Allah tak bagi tahu pun apa yang Dzulqarnain buat dekat kaum ni. Apa Dzulqarnain buat dekat kaum ni? Allah Ta'ala tak ceritakan kepada kita sebenarnya. Allah tak ceritalah. Kalau dia nampak kaum tu macam tu, dia buat bangunan ke untuk diorang? Dia bagi bantuan buat rumah mesra rakyat ke? Contohlah. Contoh, tak ada, Allah tak ceritalah. Tetapi Allah Ta'ala buat kesimpulan pada ayat nombor 91. Allah kata, kadzalika. Allah kata, demikianlah halnya. Waqad ahatna bima ladaihi khubra. Sesungguhnya kami mengetahui secara mendalam akan segala apa yang ada padanya. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu ada apa padanya tu maksud dia apa. Apa maksud bima ladaihi? Akan segala yang ada pada Dzulqarnain tu apa maksud dia? Okay. Yang pertama, boleh membawa maksud Allah Ta'ala maha mengetahui tentang Dzulqarnain, tentang apa aset dia ada, kelengkapan perang dia ada. Mungkin juga Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala mengetahui ke mana dia mengembara sebenarnya. Kan? Allah juga maha mengetahui tentang segala tindak tanduknya. Dia buat apa dekat kaum yang kita nampak tadi, yang matahari kalau terbit terus kena direct kepada mereka. Apa dia buat? Apa dia cakap? Apa dakwah dia? Allah Ta'ala tidak terangkan. Cuma Allah beritahu kepada kita, Allah itu khubra. Dia tahu. Dia maha mengetahui segala tindak tanduk Dzulqarnain. Okey. Satu lagi tuan-puan, sebelum kita pergi kepada ayat yang sebelum kita buat apa tindakan selepas tadabbur. Belum sampai lagi. Okey. Begini. Dekat sini kita dapat ayat 90 kan. Maknanya ada kan orang yang macam ketinggalan zaman ya. Agak-agak ada tak kaum yang macam ni lagi dekat negara kita? Kan? Mungkin ada. Betul tak? Persoalannya, ada orang tahu tak? Betul tak? Kadang-kadang ada orang rumah pun tak ada. Betul tak? Ada. Mungkin, jadi cara dia macam mana? Buatlah masa Dzulqarnain. Buat apa? Turunlah ke lapangan. Pergilah turun. Satu tempat kalau nak tahu. Kalau tak berjalan, tak luas pengalaman, tak luas pemandangan, maka jalan. Gunakan sababa tu. Allah bagi allowance kenderaan, gunakan kenderaan. Allah bagi allowance apa? Allah bagi ada PA, gunakan PA. Allah bagi ada pemandu driver, pergi. Allah bagi mungkin ada pengangkutan kapal terbang untuk terbang, ada helikopter, pergi berjalan. Kalau tak tahu. Rupanya ada rakyat yang terlalu, ada rakyat yang kalau kita ambil pendapat kata tak berpakaian, contoh kan, rupanya ada juga yang miskin ya. Ataupun ada juga orang yang tak ada rumah ya. Sebenarnya Allah nak bagi tahu itulah kelebihan orang yang banyak
jalan. Macam kalau tuan-tuan melibatkan diri dengan NGO, sudah pasti jumpa kan. Lepas tempat ke tempat, pergi tempat ke satu tempat. So kita akan belajar syukur, kita akan belajar, rupanya ada lagi orang susah daripada kita. Okey. Sekarang kita nak pergi ayat 92. Kita nak lengkapkan 92 dengan 93 sebab besok kita nak masuk tajuk. Besok kita nak masuk tajuk Ya'juj dan Ma'juj. Okey. Saya terus ayat 93, lepas tu kita tutup. 92, 93, lepas tu kita tutup pengisian kita pada pagi ni. Okey. Sebelum tu, Masya Allah, maafkan saya hampir terlupa. Okey, macam ni. Cuba tengok perkataan ni. Khubran. Khubran. Okey. Dalam Al-Quran, khubran ni ada 2 baris. Perkataan khabara ada 2 baris. Baik-baik. Okay. Dalam Quran ada tuan-tuan jumpa ditulis khabaron. Ada khabaron. Ada yang khubron. Maksudnya kalau kha berbaris di hadapan khubron, ba tu dia mati, ada beza dengan perkataan khabaron. Tapi dua-dua ni adalah khabar. Ada beza. Kalau Allah guna khubran adalah dikaitkan dengan Allah dikaitkan dengan yang tersembunyi. Yang batin. Itu yang Allah kata. Allah tak kata bima ladaihi khabaran. Allah kata bima ladaihi khubran. Kenapa guna khubran, tak guna khabaran? Kalau khubran merujuk kepada perkara yang batin, perkara dalaman, perkara tersembunyi. Tapi kalau guna khabaran merujuk kepada yang zahir, yang nampak, yang lahiriah. Kalau yang khubran merujuk kepada yang batin. Okey, jelas? Okey, sikit lagi lepas tu kita tamatkan. Okey. Ayat 92, selepas tu Nabi selepas itu Dzulqarnain dia pergi pula ke arah utara. Ada para ulama kata ke arah selatan. Wallahu taala a'lam. Wallahu taala a'lam, dia pergi ke arah yang mana satu, tapi yang pasti ayat 92 mengatakan summa atba'a sababa. Dia berjalan buat kali yang berikutnya. Lepas tu saya tak hanya kata utara, kebanyakannya kata utara. Wallahu a'lam. Sebab tak dapat nak ditentukan. Macam mana kayu pengukur nak kata itu adalah utara? Kalau barat, kita boleh jumpa pada ayat terbenam matahari. Kalau timur, sebab ada ayat kata terbit matahari. Tapi yang satu lagi ni, dia tak sebut. Allah tidak sebut. Jadi, boleh jadi utara, boleh jadi ke arah selatan. Nak menunjukkan bahawa Dzulqarnain ini, dia sangat-sangat memaksimumkan apa yang Allah bagi kepada dia, sudut kenderaan, masa dan sebagainya. Okay, mari kita lihat ayat 93. Dia pergi mana sebenarnya? Dia sampai ke mana? Okey, akhirnya Dzulqarnain pergi kepada hatta sehinggalah apabila dia sampai balagha baina saddaini, di antara dua gunung. Maknanya perjalanan ketiga ni dia sampai kepada tempat itu ada dua gunung. Okey. Dekat dua gunung tu, yang kat sini dua gunung tu kat mana Ustaz? Gunung apa? Wallahu a'lam bissawab. Tak tahu gunung yang mana. Okey. Dua gunung tu wajada min dunihima. Lalu dekat situ didapati ada satu kaum. Ada satu kaum. La yakadu
yang kaum tu hampir-hampir yafqahuna qawla, tidak memahami percakapan orang lain. Okay, cuba tengok dekat tafsiran dia tu. Oh, tak ada ya. Okay, yafqahu ni maksudnya mereka tak faham bahasa orang lain. Hampir-hampir tidak dapat mereka ini tidak dapat memahami percakapan mereka. Perkataan qaul yafqahun. Okey, kalau kita belajar ilmu qiraat, yafqahun tu dia ada dua baris ya. Kadang-kadang boleh baca la yakaduna yafqahun. Boleh juga dibaca la yakaduna yufqihun. Pun betul. Itu dalam bab yang lain lah. Okey. Jadi kaum ni apa isu mereka? Okey, maksudnya mereka mengalami masalah komunikasi. Okey. Macam mana, apa masalah mereka? Kena baca ayat nombor 34. Ayat 34 ni lah mereka berkomunikasi dengan Zulkarnain sampai mereka kata apa? Qalu ya Dzul Qarnain. Dia kata, mereka berkata, wahai Zulkarnain. Okey. Pelik kan? Tadi Allah Ta'ala kata kaum ni payah sangat nak faham percakapan mereka. Mereka ni pun tak faham, tak tahu nak berkomunikasi macam mana dengan Zulkarnain. Boleh faham tak? Mereka tak, maksudnya macam mana nak cakap. Tetapi ayat nombor 94 kata, lah, ni mereka boleh bercakap. Kan dia kata, ya Dzul Qarnain, mereka berkata. Mereka ni siapa? Mereka tu kaum yang ayat 93 tadi itulah yang la yakadu yafqahuna qawla. Tapi ayat 94 kata, lah, mereka boleh berkomunikasi pula, boleh panggil lagi Zulkarnain tu. Dia kata, inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardh. Dia kata, kaum Ya'juj dan Ma'juj sentiasa melakukan kerosakan di muka bumi. Jadi, lah, macam nampak macam dia kontradikkan ayat kan. Kenapa boleh faham pula, boleh cakap pula? Okey. Para ulama mereka mencari jawapan. Sebab ayat 93 mereka mengalami masalah nak memahami percakapan Zulkarnain, geng-geng Zulkarnain kan. Mereka tak boleh nak faham. Tiba-tiba pada ayat 94 mereka menyampaikan hasrat itu kepada Zulkarnain. Okey, para ulama kata kalau tengok dekat ayat 93 ya. Cuba tengok perkataan yakadun. La yakadun. La yakadun membawa maksud apa? Membawa maksud bukan tak faham langsung. Boleh faham tapi hampir tidak boleh memahami. Maksudnya Tuhan tak kata tak faham langsung apa yang dicakapkan kepada mereka. Tapi Allah kata hampir tak boleh nak faham. Okey, kaum tu tapi tak boleh nak faham. Maksudnya lama fahamlah. Maksudnya macam tu. Okey, ada para ulama kata kenapa ayat 94 mereka boleh berkomunikasi pula. Para ulama kata mula-mula memanglah susah, ambil masa untuk mereka bertutur nak menyatakan hasrat mereka kepada Zulkarnain tu. Kan? Para ulama sebahagian lain pula kata bukan maksud dia lambat sahaja, tapi juga merujuk kepada Zulkarnain ni dia, kita tahu kan, Zulkarnain kan dia ada sababa. Sababa tu apa? Salah satu maksud sababa juga, kalau Zulkarnain memerlukan memahami bahasa kaum itu, maka Zulkarnain boleh apa? Mungkin Zulkarnain dia ada translator dia ke? Kan? Mungkin dia ada orang yang
boleh mentranslatekan orang tengah yang boleh berbahasa antara Zulkarnain dengan kaum ini. Boleh jadi juga. Sebab kita dah ulas awal-awal sababa tu merujuk kepada apa saja yang diperlukan oleh Zulkarnain. Jadi kalau Zulkarnain ini memerlukan pemahaman berkomunikasi dengan kaum ni, sudah tentu Allah sediakan. Cuma bagaimana tu kita tak dapat nak menentukan secara jelas. Adakah ada penterjemah di pihak Zulkarnain ataupun macam mana, wallahu taala alam. Tapi yang pasti Zulkarnain memahami apa yang mereka maksudkan. Begitu juga mereka memahami apa yang Zulkarnain maksudkan. Okay. Jadi pada ayat nombor 94 ni kita dapati mereka mengadu tentang Ya'juj dan Ma'juj yang melakukan kerosakan di muka bumi. Siapa tu Ya'juj dan Ma'juj? InsyaAllah kita akan ceritakan esok pagi berdasarkan ayat Quran dan hadis Nabi. Siapa itu Ya'juj dan Ma'juj? Mereka ni datang, mereka buat apa? Bila mereka muncul. Okay. Tapi ayat 94 ni pun kita tak selesai lagi untuk tadabbur dia. InsyaAllah sebelum ayat 94 ni kita akan tadabbur mungkin sikit besok ataupun pada minggu hadapan. Cuma nota saya nak tanya, nota saya bagi sampai ayat 90 berapa? 93. 93 kan? Okey, nanti saya bagi nota tu 94 sebab saya dah siapkan tu sikit sebanyak tu. Dah ada dah. Okey. Besok kita akan mendalami kisah Ya'juj dan Ma'juj berdasarkan hadis-hadis Nabi yang sahih tentang Ya'juj dan Ma'juj. Kisah Ya'juj Ma'juj ni dia bukan dekat surah Al-Kahfi saja. Dia ada satu surah lagi. Tapi dekat surah Al-Kahfi ni, tuan-tuan ambil perhatian dekat Al-Kahfi ni, dekat sini Ya'juj dan Ma'juj tu dia telah melakukan kerosakan. Betul tak? Mufsidu nafil ard. Maksud dia telah kat sini, kita tengok dekat sini. Terjemah dia. Okey, kerosakan yang dibuat oleh Ya'juj dan Ma'juj tu adakah telah berlaku atau berlaku setelah kemunculan mereka? Maksud dia, ayat tu kata yang kaum tadi mengadu tu adakah bermaksud Ya'juj Ma'juj ni telah melakukan kerosakan ataupun kalau mereka muncul baru mereka melakukan kerosakan. Ini kita akan bincangkan nanti pada kuliah yang akan datang. Okay, ada apa-apa persoalan, pertanyaan tuan-tuan dan puan? Ustaz, ya. Macam kisah Zulkarnain ni pun dia macam kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Dia juga ada 3 perhentian kan. Yang macam untuk Zulkarnain ni pun 3 perhentian. Perhentian pertama jumpa dengan orang kafir. Perhentian kedua jumpa orang yang macam orang nomad yang tidak ada peradaban. Yang ketiga golongan yang tidak boleh memahami, suka memahami bahasa. Jadi kenapa kisah ni diceritakan dalam kisah Zulkarnain? Adakah kerana Zulkarnain ni dia seorang pemerintah ataupun raja, orang yang ada kedudukan, jadi dia kena santuni semua golongan yang macam ni. Macam tu ke maksud dia? Boleh juga kita ambil pengajarannya seperti itu, Kak. Betul tak? Boleh. Baik, Ustaz. Memang itu juga di antara pengajaran yang boleh kita ambil secara umum, boleh. Itu pun sudut pandang yang lain. Kena santuni ketiga-tiga manusia tersebut. Betul lah tu. Itulah yang sepatutnya dilakukan oleh seorang yang Allah memberikan mereka tamkin tu, makan tu kan. Makanan. Satu lagi kan Ustaz, daripada yang lebih kecil pemerintah macam contoh ibu bapa terhadap anak-anak pun kita kena ambil sikap Zulkarnain yang adil lah sepatutnya kalau daripada skop rumah tangga lah.
untuk Betul, anak-anak. betul. Maknanya Kalau ayat ni, Ustaz, maknanya ayat ni bukan semestinya ditujukan kepada satu pemerintahan yang besar. Maknanya pemerintahan yang kecil-kecil yang daripada segi daripada keluarga terus kepada masyarakat terus kepada negara. Macam itulah kan? Ya, kalau kita mengambil makna umum orang yang ada kuasa, sudah tentulah dia akan jatuh kepada ibu bapa. Kalau maksudnya kalau makin tinggi kuasa dia makin besar tanggungjawab dia. Dia makin turunlah. Okey. Jawapan itu sebenarnya boleh kita kaitkan dengan macam hadis yang Nabi kata kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Hadis tu Nabi SAW bersabda, setiap kamu ini mempunyai tanggungjawab terhadap rakyatnya. Nabi sebut macam tu. Lepas tu Nabi sebutlah satu persatu. Pemerintah akan ditanya tentang rakyat di bawahnya. Ketua keluarga ditanya tentang orang di bawahannya. Isteri ditanya tentang itu. Maksudnya, kuasa tu kalau kita ambil ibrah, ambil teladan, ya, dia boleh merujuk kepada yang pertama yang tak boleh nak dilarikan maknanya adalah yang memang mempunyai kuasa pemerintahan yang besar. Lepas tu dia turun kepada sampailah kepada ketua kampung, penghulu kampung, itulah kepada ketua keluarga. Boleh tak diambil secara umum? Wallahu ta'ala a'lam. Okey. Ada siapa-siapa nak sharing lagi maklumat? Okey, ada lagi ke penambahan ataupun ada pertanyaan? Kalau tiada, kita berhenti kat sini, jam pun dah pukul 12. Jazakumullahu khairah kepada semua di atas penglibatan tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah petang ini akan ada pengisian sebab nuzul yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Uzair dari Sejemput pada jam 3 petang. Dan besok pagi insya-Allah kita akan sambung, kita akan masuk pada tajuk Ya'juj dan Ma'juj, insya-Allah. Nanti petang ni saya kemiskinikan nota, insya-Allah nanti nota akan diberi kepada tuan-tuan dan puan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Kita sudahi pengisian kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.